Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا عدوى ولا فرد ولا هامة ولا سفر وكيل من المديون كما تفر من أسد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقال شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: بادروا بالأعمال سبعا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha tuan-tuan, yang berusaha sahabat saya pada Ustaz Al-Quran yang selaku Tuan Bilal dan penyenaras unit pengimarahan masjid Syekh Sabiri adalah tuan-tuan dan kita kuasa dan pegawai masjid seluruh ahli jemaah muslimin dan muslimat yang sekali lagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini, malam 8 Muharram 1442 Hijriah bersamaan 25 September 2020, ya, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT kerana sempurna menaikkan solat maghrib berjamaah dipimpin oleh tuan imam kita, ya, dan ya, kita pemimpin kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir
kita sama-sama mengaminkan doa yang dipimpin oleh Tuan Imam kita. Semoga segala permohonan kita diperkenankan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam keadaan pandemik COVID-19 yang sedang berterusan sekarang. Kita dijauhkan dari wabak yang berbahaya ini, yang mana kita baru saja mendengar 5 buah masjid di Kuantan Pahang ditutup hanya kerana di kawasan tersebut ada satu kes positif COVID-19, kes warga tempatan yang baru kembali dari negeri Sabah, hanya kerana seorang. Hanya kerana seorang ke depan, kursi ni dia ke belakang, dia kena tulus. Hanya kerana seorang dah pasti sebagai positif COVID-19, maka akhirnya 5 buah masjid di kawasan tempat di sekitar tempat tinggal pesakit COVID-19 ini ditutup dengan resmi di hari ini. Ada soal Jumaat tak ada. Ini apa yang disampaikan oleh rakan saya di Kuantan Pahang siang tadi. Jadi nasihat saya untuk tuan-tuan dan puan, kalaulah dalam seminggu ni anak-anak kita, cucu-cucu kita ada yang mendaftar masuk di universiti Malaysia Pahang atau di UIT atau di mana-mana IPT yang terdapat di Kuantan Pahang, tolonglah berjaga-jaga. Kalau boleh hantar saja foto beli. Tak payah nak singgah makan-makan kedai rumah ke, nak singgah mana-mana ke, kerana kita takut terjangkit wabak COVID-19 bawa ke sini dan masjid ni pula nanti ditutup. UMAI terpaksa ditangguhkan pengajiannya dan juga ustaz-ustaz yang lain. Jadi kita baru nak mula start nak imarahkan masjid kita dengan majlis-majlis ilmu, dah tertangguh. Sebab apa? Masjid ditutup. Sebab apa? Ada anak Maria kita yang dijangkiti wabak COVID-19. Pasal-pasal dengan tak semena-mena mungkin kawasan kita dikenakan status BKPP. Dan masuk keluar kawasan Lahad ni ada problem SDR, Sekatan Lain. Jadi susah juga tu. Kalau buat orang yakin bagaimana susahnya keadaan SDR tu, tanyalah kepada rakan-rakan kita pesara-pesara polis. Yang saya tahu, yang saya kenal betul, Tuan Haji Imam Tuan Haji Bayati lah, adanya bagaimana SDR itu dijalankan, jadi menyebabkan kesukaran bagi penduduk tempatan untuk melaksanakan urusan harian. Dia masuk keluar kita belum. Jadi masalah. Jadi kita sama-sama layan dan perbanyakkan doa dan perbanyakkan zikir. Itu dia. Zikir ini masuklah baca Quran, masuklah ilmu, masuklah wirid-wirid. Jadi itulah dia. Mudah Allah SWT melindungi kita dari wabak yang berbahaya ini. Dan alhamdulillah kita sekali lagi diberi kesempatan untuk bertemu dalam majlis ilmu ini. Walaupun kali ini saya menghentikan Al-Fadhil Ustaz Tolha ni, kami di PDRM IPK Perak memang kenal lama Ustaz Tolha sejak 2008. Kalau tanya saya lah, sebab kami Ustaz PDRM mula bertugas di IPK Perak sejak 2008. Jadi kami kenal Ustaz Tolha pun sejak 2008. Tiap bulan tak jemu-jemu datang. Ramai tak ramai jemaah dia datang. Sehinggalah tahun 2013. Ingat tak jumpa dah, ingat tak nampak dah terlibat ataupun wajah Ustaz Tolha punya di sini, di majlis ini. Ustaz Tolha ada kuliah. Cuma dalam keadaan sekarang ni, kita memahami situasi beliau, maka kuliah-kuliahnya ditangguhkan dulu. Jadi itu sebab kita ada siapa boleh ganti.
Kebetulan saya sendiri pun secara peribadi pun ada kuliah-kuliah di masjid-masjid dan surau-surau yang masih tertangguh hingga hari ini. Jadi slot kosong tu ada. Maka saya menawarkan ini. Pihak masjid tak ada masalah, alhamdulillah. Takut juga kan, pokok ada pula ada dalam hati betul terdetik. Tak azmi lagi, pokok kat ni datang masuk ni rekod dunia ni 4 kali kan, dapat slot 2 kali, dia double pula. Bulan pertama pula tu dahsyat betul saat ini, ratus. Bukan ratus, kita tak mau tuan-tuan menunggu saja antara maghrib dengan isyak. Jadi kalau boleh diisi dengan majlis ilmu. Cumanya bila kita ganti tempat orang ni, kita tak boleh bawa kitab yang bersiri lah. Kita seumpamanya macam drama. Jadi malam ni one shot, one off cerai drama 10 sampai 12 malam macam tu dah lebih kurang. Satu cerita je. Kalau bersiri tu dia ada siri dia. 7 hari bercinta ini. Berapa siri tu. Jadi macam kitab yang kita bawa kan. Ya, Syarah Batabum Al-Barahim, ya, Syarah Ummati Muhammadiyah, dia bersiri. Jadi tak apa nak kenal lah. Jadi alhamdulillah masjid pun boleh terima. So malam ni, jadi malam ni kita bawa satu hadis. Yang sebelum ini kita bawa satu hadis juga. Itu hadis berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Sekarang ni kita bawa satu hadis yang menjadi peringatan untuk kita semua. Sama ada untuk tuan-tuan maupun untuk diri saya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab umur kita tak panjang mana tuan-tuan. Jangan sangka tuan-tuan akan menemui ajal lebih awal dari saya. Dan jangan sangka umur saya lebih panjang dari umur tuan-tuan. Kita tak tahu. Ajal maut ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tangan kita. Tak mesti orang yang dah berusia 70-80 tu tak lama, padam lah. Ustaz ni panjang, muda lagi, baru 47, muda lagi. Jangan cakap macam tu kan. Akhir zaman ini maut tidak mengenal usia. Siapa-siapa saja boleh menemui ajal. Tak kira orang tua, orang muda. Ada orang muda 20 tahun, 20 lebih dah meninggal sakit kronik. Ada. Jangan kata tak ada. Ada orang tua pada hari ini 70-80 tahun segar bugar, kahwin baru, dapat anak. Kahwin baru umur 70. Pak Man, bukan nama sebenar. Kahwin dengan Kak Jan, umur 40. Kahwin, dapat anak. Jadi ajal maut ni bukan kita punya, ajal maut ni Allah SWT punya. Tapi Nabi SAW memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW ada bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan sebelum menemui 7 perkara. Jadi Nabi pesan kita bersegeralah. Satulah kita pesan kepada sahabat-sahabat itu yang masih bekerja, yang masih dalam perkhidmatan, usianya sudah 50 tahun, kerjanya sudah mencecah hampir 30 tahun, berkhidmat dah 30 tahun, usia 50-an. Kita ajak datang mesyuarat, tak rajin main mesyuarat ada, kita sembang jemaah zuhur, asar, ada kuliah datang. Tak apalah Ustaz, nanti dulu lah Ustaz, saya sibuk Ustaz. So datang mengaji Quran, sibuk Ustaz. So datang mengaji Quran ni, mengaji Quran bukan buat apa, bukan buat kerja, datang untuk mengaji Quran. Jawabnya, saya sibuk Ustaz, saya jaga kaunter Ustaz. Saya ada urusan lain Ustaz. Sedangkan Allah Ta'ala bagi masa cukup banyak. Dia penyudahnya katanya, saya kerja Ustaz, itulah cadang pencen esok lah. Pokok nak datang, nak mengaji ke, nak pergi masjid ke.
Tak sampai pencen lagi 6 bulan pencen Allah Ta'ala jemput balik ke alam barzakh. Tak sempat nak pencen. Dalam cuti pencen tak sempat nak rasa pencen. Allah Ta'ala bawa pindah ke alam kubur. Allah. Jadi kata Nabi SAW, jangan tunggu, segeralah beramal. Jangan tunggu lah berusia baru nak beramal. Jangan tunggu esok-esok, hari ini kita buat. Sebelum datang 7 perkara. Apa dia tuan-tuan? Hal tantaziruna illa faqran mansiyan. Kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tibanya illa faqran mansiyan, melainkan tibanya kefakiran yang melalaikan. Waktu kita berduit ni lah, saya tertarik apabila diiklankan kata masjid ni nak tukar kapet. Betul. Kapet masjid ni saya diberitahu oleh orang yang menjual kapet masjid. Dia kata kapet masjid ni paling kuat 10 tahun. Antara 8 hingga 10 tahun. Kalau kapet tu dimaintain dengan baik, dia tahan 10 tahun. Lepas 10 tahun kena tukar baru. Lepas 10 tahun wajib tukar baru. Tak tukar berdosa. Itu bukan. Tak ada kena saja kata. Jangan pula tuan-tuan sangka pula tak tukar kapet 10 tahun ni habis semua pengurusi AJK, pegawai semua, jemaah semua berdosa. Tak. Maksudnya wajib di sini mesti tukar. Kalau tak tukar kapet itu, tak cantik lah. Dia akan mula jadi tak baik. Dia nipis, nanti keluar dia punya benang-benang tu, jadi keras. Jadi saya tertarik apabila diiklankan pihak masjid memohon sumbangan daripada masyarakat untuk membiayai kos menukar kapet masjid. Saya tertarik. Saya pun hantarlah pada kawan-kawan, mana kawan-kawan yang berduit sikit, saya PM tepi. Ada yang saya hantar dalam grup pun ada yang saya hantar PM pun ada. Saya hantar kawan-kawan ni dia berduit. Diorang ni businessman. Ada kawan saya seorang datuk. Nanti saya bagi dekat seorang datuk. Ada kawan saya tu seorang datuk. Dia ada firma shipyard, kapal-kapal ni lah. Lebih-lebih kurang macam Haji Bakil juga bisnes dia. Tapi dia tak Haji Bakil lah, Datuk Haji juga. Saya PM kat dia, saya bagi. Mana dah tahu pokok tergerak pula nak nyumbang kan. Kadang-kadang dua orang tu, ada seorang datuk, kawan kami juga seorang datuk, baru lagi kahwin dengan artis. Itu pun nanti saya cuba try bagi nombor kat Ustaz dekat Ustaz Sofwan, nama datuk. Dua orang datuk saya kenal. Siapa bayar kata 47 umur dia, tapi dah jadi businessman yang berjaya. Jadi mereka ni boleh tak menyumbang? Boleh tak mereka ni infakkan sebagian harta mereka untuk membina sahabat akhirat? Boleh tak? Tentu boleh. Jadi jangan tunggu kita tak berduit baru kita teragak nak menyumbang. Masa kita ada duit dia kita menyumbang. Itu Nabi SAW kata. Jangan tunggu nanti bulan Ustaz, saya sibuk. Jangan. Ada duit tu, bagilah. Bukan mesti nak 1 juta, 2 juta pun. Kosnya 50,000, betul itu. 50,000 tu murah tau. Suruh kami suruh fikir tukar pun 55,000. Lagi kecil kawasan daripada masjid ni. 55,000. Maknanya kos itu murah. Sebenarnya 50,000. Betul saya? 50,000 kos. Murah tu. Sepatutnya lebih lagi. Sebab ni masjid. Kan? Kami surau IPK Perak kena 55,000. Tukar kapet baru lah. Jadi Nabi SAW kata jangan tunggu sampai jatuh miskin baru nak beramal. Masa kita berduit lah kita beramal. Itu yang pertama. Au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Masa macam mana kekayaan yang menyebabkan kezaliman ni? Maksudnya kekayaan itu menjadikan dia jauh dari Allah SWT. Jangan tuan. Jangan
sampai kekayaan kita jadi fitnah mereka. Kita ada duit sikit, okey. Tengoklah macam mana kita boleh kita boleh gunakan harta kita itu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kekayaan itu menyebabkan kezaliman pada diri kita sendiri dan pada orang lain. Zalim pada diri kita sendiri, ya betul zalim pada diri kita. Ingat kaya macam Kasim Baba kata lah tuan. Apa ingat orang kaya semua senang ke? Orang kaya pun sesak dia. Sesak sebab apa? Sebab memang dia kaya tapi hutang banyak. Banyak benda nak dipikir. Jadi dia zalim pada diri dia. Sebab kekayaan dia bukan menyebabkan dia rapat, makin dekat dengan Allah SWT, makin jauh dari Allah SWT. Macam Qarun lah. Disangkakan Qarun itu bila dia kaya, dia akan bantu perjuangan Nabi Musa AS. Tapi yang terjadi sebaliknya. Kita baca dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas, tuan baca. Kita yang mengajar tafsir Quran, kita sikit bab Qarun dalam surah Al-Qasas. Ustaz, malam ni kita lagi sikit daripada 1000 spare. Lagi 1000 je dah. Cerita sikit pasal kisah Qarun dalam surah Al-Qasas ikut tafsir Quran boleh. Nak ambil pengajaran ni. Orang kaya yang melakukan, yang menyebabkan kezaliman. Ni satu contoh Qarun. Zalim lah, zalim pada diri dia, zalim pada orang lain. Mana tahan kunci gedung dia sampai berpuluh orang ketui. Zalim pada orang lain. Umpamanya lah. Zalim pada diri dia sebab apa? Sebab dia bukannya membantu perjuangan menegakkan agama Allah. Dia bersama-sama Fir'aun menindas balik Nabi Musa AS dan kaum Bani Israel. Sedangkan kaum Bani Israel itu kaum dia. Baca Al-Quran. Qarun kan, Fir'aun, Haman ni, ya, orang kuat Fir'aun. Akhirnya kalau Fir'aun ni raja, Haman ni penasihat kot, menteri pertahanan tu, bagaimana tak tahulah Haman ni. Tapi Haman ni pegang bendera, Qarun ni pegang kewangan negara. Pasal dia kaya kan, orang paling kaya di Mesir waktu itu. Kapal di laut, gedung di darat. Itu Haji Bakhil. Pandai tak seluruh tak Piram ni. Tuan-tuan kalau tengok filem dia, sebelum nak tengok sedekah Fatihah. Siap, pokok amalan tak cukup ya. Kita batu-batu lah. Seronok tengok cerita Piram ni. Tapi pengajaran ni pun banyak. Apa maknanya kapal di laut, gedung di darat? Nak cerita Piram ni, nak cerita tentang kekayaan Haji Bakhil ni seolah-olah kekayaan Qarun. Perangai Haji Bakhil itu sebiji macam perangai Qarun. Itu kemudian yang kedua, yang ketiga, au maradan mufsidan, atau sakit yang merosakkan badan. Ini dia. Masa sihat tak nak beramal. Masa sihat orang ajak datang masjid. Orang dah datang semua tak tahu. Dah sakit, barulah betul-betul rokat datang masjid. Bapa-bapa datang masjid. Naik pisau water datang masjid. Walaupun masjid kita ni masjid mesra OKU, saya tak nak. Tak banyak masjid kita yang mesra OKU. OKU ni macam-macam tafsiran. Boleh saya OKU juga. Orang kekurangan upaya, betul lah. Orang sembahyang tinggi, orang sembahyang tak tinggi. Itu okey, boleh tu. Saya mengaku, tak malu. Tak malu. Apa memang itu kadang kita. Kan? Orang lain boleh sembahyang berdiri. Kita sembahyang tak tinggi. Okey, boleh tu. Orang kekurangan upaya. Masjid ni mesra okey. Sebab saya nampak nama masjid ada satu jalan yang mana orang kurang upaya, orang berkesuda boleh masuk ke masjid. Tak payah melalui anak kandung. Bagus. Alhamdulillah. Mana orang yang buat desain masjid ni dia fikir banyak. Dia fikir banyak. Cuma kemudahan berwuduk untuk OKU pun perlu dipertimbangkan. Yang itu kita serah pada entiti masjid lah. Macam mana tu Tapi nak masuk masjid tu dah ada lah kemudahan tu. Senang je naik kursi kuda tu lah. Okey. Orang tak larat nak melangkah, nak naik masjid, aduh dia jalan tu. Tak
payah pijak anak tangga belum kena memanglah dah kena baru tahu azab dan naik turun tangga tu itu dia. Jangan tunggu sampai sakit baru kita nak beramal. Masa sihat kita beramal. Pesan-pesan pada kawan kita. Saya beritahu ramai kawan kita yang dah bersara pun tak nampak jalan ke masjid. Ramai. Ya, kita sama-sama ajak. Ajak, jangan berhenti. Jangan berhenti. Hari-hari ajak. Jom masjid, jom masjid. Biar sampai dia dah pernah dengar pedah aku orang setiap hari ajak pergilah masjid tu. Lama-lama datang dia. Ajak, tak apa, jangan berhenti. Jom. Besok jom. Kena 17 kali ajak. Dah apa sesi ajak. Jom. Pergilah. Pergi syok pula dalam masa dia tenang. Duduk kedai mamak tak tenang pula. Mengayuh pikul, mengebisik, duduk dalam masjid ni. Jadi jangan tunggu sampai kita sakit baru kita nak beramal. Masa sihat ni kita beramal. Masa muda ni kita beramal. Saya kata saya lah, perempuan tak masuk kot. Macam tu lah lebih kurang. Au haraman muftidan, atau usia tua yang mentelorkan, yakni menggagapkan percakapan. Maksudnya jangan tua gigi pun dah tinggal sebatang baru nak beramal. Kita ni alhamdulillah tuan-tuan yang ada dalam masjid, alhamdulillah kita ada kesedaran. Bagaimana yang di luar sana? Kawan kita di luar sana, Allah, ke Maidin sampai, ke Tesco sampai. Tesco jauh mana pun? Tesco Stesen 14 yang sini tak jauh. Saya ingat 10 minit sampai. Maidin jauh tu, Maidin tu, Meru tu jauh tu, sampai tuan-tuan. Tapi masjid tak sampai. Sedih. Kerana kita terus ajak. Tak apa, jangan menunggu. Buat macam style tabligh, singgah. Kita menyantuni mereka. Datang, Assalamualaikum, salam, khabar, bukan kata tabligh itu betul semua dan tabligh itu salah semua. Tapi cara tu kita boleh tiru. Kita menyantuni anak Korea itu. Kan? Lagi-lagi kalau mereka itu dalam keadaan uzur, dalam keadaan sakit, kita pergi ziarah. Jadi hati mereka akan sedikit sebanyak terbuka nanti. Itu yang keempat. Yang kelima, atau mautan mujizat, atau mati kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Kita hidup ni ambillah peluang yang ada. Antara peluang yang ada, apabila azan, waktu masuk azan dikumandangkan, dengarlah dan diamlah. Kalau kita boleh hormat dalam negara tu, kita pun boleh hormat, lebih-lebih lagi boleh hormat azan yang dikumandangkan, maka kita beri laluan kepada Tuan Bilal untuk melaungkan azan Isyak, dan insya-Allah selepas itu kita sambung sikit. Silakan.
kasih pada masih pada Ustaz Sofwan yang mengajarkan, yang melakukan memandangkan azan isyak sebentar tadi. Wah, ini baru saya dengar Ustaz Sofwan melakukan azan. Patut azan masuk di Perak. Patut azan yang masuk di Perak. Patutnya. Kata di Perak FM, Era FM, Suria FM, Sinar FM dan apapun FM yang nanti di Indonesia. Bosan. Untuk tuan-tuan bilang macam ni lagi tenang, kan? InsyaAllah kalau ada rezeki Ustaz sampai tempat kami, kami ada perancangan untuk mengadakan
imam dan bina untuk pegawai dan anggota. InsyaAllah kita akan cuba kembangkan untuk Ustaz. Ustaz pun tidak ada komitmen sebagai penjawab awal atau swasta kan. Jadi free bila-bila kan. Share lah Ustaz punya azan tu dengan pegawai anggota polis. Mana tahu kok Ustaz dapat cungkil daripada meramai tu suara yang okey. Ustaz polis ni dia suka nyanyi. Ustaz polis tu dah buat. Polis tu suka nyanyi. Suka karaoke. Jadi salah seorang Polri bidara Perak pun dulunya waktu usia 40-an, 30-an memang juara pertandingan karaoke. Gambar profil Facebook pun nyanyi karaoke. Orang di Teluk Intan panggil Jamal Abdillah. Dia pun memang orang Sungai Mandi, orang Teluk Intan. Usia 50-an, bawah sikit daripada tuan-tuan. 50-an 50-an tu dah tak lama dah tu ada macam tu. Sekak suara sedap. Bila baca Quran memang suara dia macam Jamal Abdillah, suara yang macam suara Ustaz Safuan ni dia lembut. Dia suara dia tu ke dalam. Tapi bila dia mengandungkan ayat Quran tu kita dengar Ustaz. Rupanya dia dulu biasa masuk karaoke dapat nombor 1 itu kita. Jadi mana tahu di kalangan mungkin Ustaz Safuan boleh cokil di kalangan orang kami di PDRM ni ya, bakat-bakat terpendam, mana tahu apa dia. Okay. Baik. Itu selingan sikit. Jadi apa dia tuan tadi? Au mautan mujizat, atau mati yang melenyapkan segala sesuatu. Jadi jangan tunggu mati ya. Bila mati terhenti semua. Ya, yang tinggal pun 3 kalau ada. Kalau ada sedekah jariah kalau ada. Ilmu bermanfaat kalau ada. Doa anak soleh kalau ada. Kalau tak ada, habislah. Jadi Nabi pesan jangan tunggu sampai mati. Hidup ni dah kira lah. Ya, kita kalau muda alhamdulillah. Kalau kita ya agak berusia baru sedar agak merah macam tu. Mai. Dah berusia baru sedar. Mai. Itu namanya better late than never. Tahu. Kata bahasa Inggerisnya better late than never. Tak apa, lambat pun tak apa daripada tak ada langsung. Kemudian itu yang kelima. Yang keenam apa dia tuan-tuan? Awid dajjala fasyarru ghaibin yuntazar. Atau tiba dajjal maka ialah sejajahan makhluk gaib yang dinantikan. Jangan sampai dajjal dah zahir baru kita nak beramal. Sebab masa tu tuan-tuan bila dajjal turun ni kita dah ramai orang yang terpesona dengan fitnah dajjal. Sebab itu kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung, kami berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah Masih Dajjal. Dajjal ni dia kata dia Al-Masih. Dialah Nabi Isa yang akan turun ke muka bumi. Sebenarnya bukan. Dia bukan Al-Masih yang dimaksudkan. Dia tu Dajjal. Jadi dia bawa fitnah yang besar. Fitnah yang besar tu ke mana? Perkara bohong lah. Fitnah kan perkara bohong. Dia bawa pembohongan yang nyata. Dia kata siapa ikut aku, kamu akan senang. Siapa yang tak ikut aku, kamu akan menderita. Kalau kamu nak senang, kamu ikut aku. Ikut apa yang aku bawa, ikut apa yang aku ajar. Maka ramai yang oleh keadaan ketika itu mereka terpesona dan terikut dengan fitnah Dajjal. Jadi jangan tunggu sampai Dajjal zahir baru kita nak beramal. Sekarang tak ada apa-apa yang akan mengganggu kita dari beramal. Esok Dajjal turun esok, serba salah ini. Kalau kita beramal, kita menderita. Kalau kita ikut ajaran Islam, kita menderita. Kalau kita ikut ajaran Dajjal, kita akan bahagia. Nampak? Ini yang bahaya. Jadi jangan tunggu Dajjal zahir. Katanya Dajjal sudah ada.
tapi belum zahir katanya. Dajjal ada dah, tapi belum zahir. Maksudnya dia belum isytihar, belum declare diri dia di hadapan penduduk dunia, aku ini Dajjal yang kamu nanti, yang kamu tunggu. Belum. Tapi zahir dah dia, ada dah dia. Mana bumi menyongok tak tahu, duduk dalam gua mana tak tahu, duduk dalam hutan mana tak tahu, duduk dalam pulau mana tak tahu. Tapi ada dah. Ada dah Dajjal. Yang ada di hadapan kita, kita lihat tentera-tenteranya, tentera-tentera Dajjal ada banyak. Panglima Dajjal pun banyak. Tapi Dajjal yang sebenar kita tak nampak. Kalau tuan-tuan nak lebih tahu lagi tentang apa dia Dajjal lagi, dengarlah kuliah Ustaz Auni Muhammad. Adakah cerita satu persatu pasal dia memang pakar benda tu. Dia ustaz-ustaz ni pun ada kepakaran dia. Ustaz Auni pakar tentang ilmu akhir zaman. Tu tanya Pak Faraid, dia pun lekau. Saya kena tanya kat kawan dia. Kalau di Perak ni, alhamdulillah kita ada ustaz yang mengajar ilmu faraid. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, ilmu pertama-tama ilmu yang akan hilang dari muka bumi ini ialah ilmu faraid. Jadi semasa kita ada ustaz mengajar ilmu faraid, alhamdulillah. Jadi gunakan ustaz kita itu sebagai rujukan. Apa-apa hal masalah, rujuk pada ustaz itu. Macam kami bidarakan, kami pun ada pakar rujuk faraid. Ada di IPT Perak Tengah Seri Skandar. Ustaz tu asal Kedah. Jadi dia pakar faraid. Saya pun tanya, bolehlah, tapi taklah pakar macam ustaz ni. Bagi satu masalah dia boleh urai gini. Kita ada ustaz dia mahir bab akidah. Ada ustaz dia mahir bab fiqh. Contohnya Ustaz Ahmad Fawaz, Datuk Fazil Nur, itu dia pakar fiqh. Pasal bidang pengajian dia pun memang bidang pengajian fiqh dan usul fiqh di Al-Azhar Mesir. Memang pakar. Memang pakar fiqh. Fiqh semasa insya-Allah. Kalau datang Mesir ni cerita tentang fiqh, okey, settle. Tuan-tuan tanya apa soalan, dia boleh jawab. Benda dalam kepada. Cuma belum rezeki jadi ahli majlis fatwa negeri ataupun Datuk Mufti, belum rezeki dia. Tapi ilmu memang azim, ilmu memang dahsyat. Ada juga Jabatan Jabatan Mufti yang merujuk kepada Ustaz Fawaz ni bila ada apa-apa masalah yang complicated. Contohnya fiqh perubatan. Beliau adalah pakar rujuk fiqh perubatan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kita ni rujuk pada Ustaz Fawaz ni, yang kita buat penjarakan sosial pakai emas semua ni, sikit sebanyak pihak kerajaan merujuk kepada Ustaz Fawaz. Dia pakar fiqh Kementerian Kesihatan kan, macam mana rujuk pada dia. Ada ustaz pakar akidah, ada ustaz pakar hadis, ada ustaz pakar Al-Quran, ada ustaz pakar tajwid. Jadi tak sama kepakaran masing-masing. Tapi nak ceritanya balik tadi Dajjal tadi. Itu kita boleh cerita. Semua ustaz boleh cerita secara selapis tentang Dajjal. Tapi kalau masuk 3-4 lapis tu kena tanya Ustaz Auni Muhammad. Bawa datang ni dari Penang. Cerita. Memang tak rugi, mesti rating tinggi punya. Kalau AI masuk dalam Facebook adalah 3-4 tengok. Bila Ustaz Auni Muhammad masuk, puluh-puluh mata sebelah, nombor sebelah anak mata tu, berpuluh-puluh datang. Betul tak? Saya dah cakap lah. Baik. Dajjal tadi. Kemudian yang akhir sekali ialah awisa'ah, atau tibanya hari kiamat. Fasa'atu adha wa amar. Maka hari kiamat itu adalah lebih dahsyat dan lebih baik lagi. Makna kata, kalau dari kiamat, istilahnya, adik-adik di belakang kalau main PUBG kan, game over lah. Boleh faham? Adik-adik belakang boleh faham bila main PUBG ke main apa lagi? Anak-anak ustaz tu main PUBG lagi satu apa? Tak ingat lah. Game-game yang main handphone boleh cakap dengan orang kat sana tu, online tu. Bila game over mati, game over. Kiamat ialah game over. Game over lah, kiamat tu habis. Habis dah. Tunggu saatnya kita masuk alam akhirat, masuk pada mahsyar, dinilai segala amal kita, ke mana hala tuju kita, ke neraka surga ke,
atau ke neraka ke wal'iyadzubillah, itulah penamat kehidupan kita. The never ending story. Bila sa'ah, game over. Jadi Nabi SAW kata jangan tunggu sampai hari kiamat datang. Beramal sekarang. Sama ada kiamat kecil atau kiamat besar. Kiamat kecil, kematian. Kiamat besar, kiamat lah. Jadi jangan tunggu ke depan. Jadi saya mengajak diri saya dan mengajak diri tuan-tuan, kita segeralah beramal sebelum datangnya kefakiran, sebelum datangnya kekayaan yang melalaikan kita, sebelum datangnya sakit yang merosakkan kita, sebelum datangnya usia tua yang melemahkan kita, sebelum datangnya kematian yang menjemput kita, sebelum datangnya Dajjal yang membawa fitnah besar kepada kita, dan sebelum datangnya hari kiamat yang akan menamatkan segala kehidupan kita di alam dunia ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT memberi manfaat kepada kita semua. Apa yang sempat dikongsikan dalam hadis ini, insya-Allah kita akan bertemu pada bulan akan datang untuk kita sama-sama teruskan kuliah kitab Syarah Matan Al-Fawaid dan juga kitab Syarahul Ummatin Muhammadiyah. Jadi rasanya itulah tu setakat ini dulu apa yang kita boleh sampaikan dan kita kongsikan pada malam ini, dan kita share-share lah, kongsikan dengan rakan-rakan kita di luar sana. Kalau Facebook tu kalau kita buka tu, kita kongsikan pada grup kita, pada kawan-kawan kita, rakan-rakan Facebook kita. Dan kalau ada tuan yang boleh akses ke YouTube, jangan lupa subscribe channel kita Muhammad Azmi MOHD SMI 10. Subscribe dan tekan loceng untuk mendapat makluman-makluman kuliah-kuliah kita dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kongsikan dengan suami isteri, anak kita, untuk kita bawa bersama kita dalam kehidupan yang bahagia di dunia sampai ke akhirat. Dan sekiranya dalam kuliah ini mungkin ada yang terkasar bahasa, mungkin ada yang terlalu bicara, mungkin ada yang tersinggung kata, saya mohon maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir sekali, kita patuhilah SOP, jagalah kesihatan dan keselamatan kita, dan jagalah kebersihan diri, dan mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri kuliah kita kuliah umum kita pada malam ini dengan tasbih al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma arhamna bi hadzal Ramadan wa qina bi summa. Allahumma tughfirhu bi a'dadin wa nuzika min syurrihim. Allahumma badil syamlahum wa barik lahum wa shaddid kalimatahu wa zazil ahdahum wa a'dahum wa salli ala kulli kalabin. Ya Qahhar ya Jabbar ya Qadim ya Allah ya Allah. Allah ya Qahhar kita wa ya Musa wa azab hizbu wa rasulana alaihi wa sallam. Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana zidna ilman warzuqna hatta qulna wa la atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma rfa'na al-bala wa qina fadli nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Rabbana taqabbal minna wa bishana wa lana wa qana wa amina ta'ala wa barakatuh syaitan wa barakatuh sallallahu alaihi wa tub alana ya maulana anta tawfiq wa fiha subhanaka fiha salam wa akhiru wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa taqabbal billahi wa tawfiq. Assalamu alaikum